Sekarang kita akan tunjukkan temu bual di mana diktator cuba muncul, cuba memberi penjelasan ketika tekanan semakin kuat ke atas rejim itu. Di tengah-tengah krisis, tekanan antara bangsa dan kemerosotan di dalam pulau itu sendiri, ia muncul pada saat ramai orang hanya melihat dua jalan yang mungkin untuk diktator itu, penjara atau kubur. Tuan Presiden, terima kasih banyak atas masa anda. Kita sedang bertemu di sini di Havana pada saat yang sangat sukar untuk negara anda. Dan sebelum kita mula bercakap tentang situasi di Cuba, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump telah bercakap dalam beberapa jam terakhir dan beliau telah bercakap tentang Cuba. Beliau berkata bahawa selepas berdekad-dekad lamanya, kini tiba giliran kita. Beliau terus bercakap tentang mengambil alih Cuba. Beliau terus membuat ancaman terhadap kerajaan anda. Saya hanya ingin anda memberi reaksi terhadap kenyataan terbarunya. Saya percaya bahawa kita yang memegang jawatan politik mewakili rakyat kita dalam memimpin negara. Dalam dunia yang mencabar, dengan begitu banyak masalah, kita semua sepatutnya memupuk hubungan yang mesra. Yang benar-benar menjamin keamanan dan keselamatan setiap negara kita dan setiap wilayah kita yang berbeza. Dan juga di dunia untuk keluar dari konfrontasi dan peperangan, agar kita menjauhkan diri daripada konflik dengan kuasa-kuasa yang sentiasa wujud akibat multilateralisme. Dan sebagai sebahagian daripada ajaran Kristian dan pilihan untuk berdialog bagi menyelesaikan perbezaan dua hala, kita dapat menyelesaikan masalah-masalah pelbagai hala atau perbezaan dua hala atau masalah-masalah pelbagai hala secara muktamad. Apa-apa yang berbeza daripada itu amat dikesalkan. Ia bukanlah satu sumbangan kepada dunia yang aman yang kita ingin diami. Ancaman berterusan, retorik yang kerap mengenai pencerobohan terhadap negara kita oleh kerajaan Amerika Syarikat, Amerika. Ungkapan hampir setiap hari yang dibuat sebagai sebahagian daripada strategi politik manusia dan sebagai sebahagian daripada perang psikologi. Dan juga strategi dengan matlamat utama untuk menakut-nakutkan negara kita dan menggugat kestabilan masyarakat kita. Ini adalah satu keterlaluan dan satu penghinaan terhadap maruah rakyat kita, selain turut merupakan satu pelanggaran terang-terangan terhadap undang-undang antarabangsa. Pertama sekali, Kuba merupakan sebuah negara yang benar-benar berdaulat. Kuba memperoleh kemerdekaannya selepas lebih 100 tahun berjuang, pertama sekali menentang penjajahan Spanyol dan kemudian, selepas campur tangan, menentang Amerika Syarikat serta kebergantungan negara itu terhadap kerajaan Amerika Syarikat sebagai sebuah neokoloni. Kami mendukung satu perjuangan dan sedang cuba membina satu model yang benar-benar milik kami. Kami tidak akan memaksa sesiapapun, tetapi beginilah cara kami mahu membangunkan negara kami. Kami adalah negara yang aman. Kami tidak menjadi ancaman kepada sesiapapun. Kami menawarkan solidariti yang besar kepada semua bangsa di dunia. Atas sebab asas inilah, Cuba bukan sekadar sebuah negara. Terdapat konflik. Kami bukan sebuah koloni. Kami tidak akan melepaskan kedaulatan atau kemerdekaan kami. Ini adalah prinsip-prinsip yang mesti kita pelihara dan pertahankan. Oleh itu, kami benar-benar percaya bahawa memang terdapat sedikit keterlaluan. Memang tidak ada sebarang autoriti moral atau undang-undang bagi mana-mana pemerintah Amerika Syarikat untuk memaksakan dasar yang bertujuan menyerang Kuba atau mengambil alih Kuba. Tetapi adakah anda percaya mereka akan menggunakan kekerasan dan bahawa serangan itu sudah hampir? Ya. Itu hanyalah spekulasi kerana terdapat campuran kepentingan politik. Pentadbiran Zewar sekarang sangat terikat dengan mafia Kuba yang berpusat di Miami dan oleh itu mereka sedang cuba memuaskan hati pangkalan pengundi mereka dan kita juga semakin hampir dengan pilihan raya di Zewar. Dan mereka sedang cuba untuk bersikap merendahkan orang lain. Untuk memberikan jawapan kepada keinginan dan kepentingan khusus para pengundi tersebut. Jadi anda ada kepentingan politik ini di satu pihak, terdapat terlalu banyak retorik dan terlalu banyak manipulasi. Dan apa yang jelas bagi kami ialah terdapat ancaman sebenar. Saya tidak boleh mengatakan sama ada mereka akan melakukannya atau tidak. Ada bahaya dan ia adalah ancaman asimetri. Kita ada Amerika Syarikat memainkan peranan sebagai penyerang dan Amerika Syarikat sedang meningkatkan tindak balasnya terhadap bahaya serta kemungkinan campur tangan.
Dan semua ini meletakkan kita dalam keadaan berjaga-jaga. Jika berlaku serangan, rakyat Cuba akan bertindak balas dengan perpaduan, ketegasan dan sentiasa mempertahankan kedaulatan negara kita. Kami sama sekali tidak menginginkan konflik bersenjata, tetapi kami tidak takut menghadapinya. Kami benar-benar bersedia dan sentiasa berwaspada untuk memastikan kami tidak akan terkejut atau dikalahkan oleh sesiapa pun. Dan kita boleh bercakap tentang bagaimana anda sedang membuat persiapan sebentar lagi. Tetapi kami telah melihat peningkatan ketenteraan di pantai anda. Apabila Donald Trump mengancam Venezuela sebagai contoh, beliau bertindak. Apabila beliau mengancam Iran, beliau juga bertindak. Saya tahu anda mengatakan bahawa apabila saya bertanya sama ada serangan itu akan berlaku dalam masa terdekat, itu adalah hipotesis. Tetapi kita telah lihat sebelum ini bahawa apabila beliau berkata sesuatu, beliau melakukannya. Adakah anda mengambil serius apa yang beliau katakan apabila beliau menyatakan bahawa beliau boleh mengambil alih Cuba? Baiklah, itulah kenyataan yang beliau katakan dan begitulah cara beliau biasanya menonjolkan diri di mata umum. Atau, maksud saya, Presiden Amerika Syarikat. Apabila Presiden Amerika Syarikat atau jurucakap lain kerajaan ini mengekalkan pendirian tersebut, bagi kami, ini jelas menunjukkan terdapat isyarat amaran dan kami mempunyai tanggungjawab penuh untuk bersedia sepenuhnya bagi mengelakkan konfrontasi. Konfrontasi. Perkara penting di sini ialah kita perlu mengelakkan konfrontasi demi kebaikan kedua-dua rakyat kita. Saya rasa rakyat Amerika yang kami hormati dan rakyat Cuba boleh mempunyai hubungan yang baik seperti jiran yang baik. Kerana kita sangat dekat antara satu sama lain dan kita boleh berkongsi. Seperti yang telah dibuktikan pada zaman lain ketika hubungan berada dalam keadaan yang lebih baik. Kita boleh mempunyai banyak projek dan perniagaan bersama selain seni, pendidikan, budaya dan penyelidikan saintifik. Terdapat begitu banyak bidang bersama yang boleh ditangani bersama-sama dan juga antara kedua-dua rakyat kita. Kita tidak suka dibandingkan dengan apa yang berlaku di tempat lain. Kerana itu seolah-olah mengabaikan sejarah kita dan tidak mengiktiraf kekuatan institusi kita, semangat perpaduan rakyat kita dan perasaan. Menghargai kedaulatan dan kemerdekaan kita. Terima kasih. Bagaimana anda boleh berkata bahawa anda sedang membuat persiapan ketenteraan kerana anda mengambil ancaman ini dengan serius? Bagaimana anda semua sedang membuat persiapan? Dan adakah anda benar-benar fikir anda boleh menghadapi kekuatan Angkatan Tentera Amerika Syarikat memandangkan ia adalah tentera paling berkuasa di dunia? Fidel mengajar kami bahawa tiada musuh yang tidak dapat dikalahkan dan mungkin ada tentera yang sangat kuat dari segi teknologi. Mungkin juga ada tentera yang sangat kuat dari segi bilangan. Tetapi dalam konflik, terdapat juga keyakinan yang mendalam dan keputusan penting yang diambil oleh rakyat. Selain semua pengorbanan yang rakyat benar-benar sanggup lakukan demi mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan negara mereka secara berterusan. Dan juga terdapat sejarah dan tradisi rakyat tersebut. Terdapat seorang wira yang sangat penting dalam peperangan kemerdekaan kita, Major Jeneral Antonio Maceo, Ketua Besar Tentera Bebas kita dan Tentera Pembebasan pada zaman kita masih menjadi jajahan Spanyol. Dan beliau berkata seperti berikut. Sesiapa yang cuba menakluki Pulau Kuba hanya akan dapat membawa debu tanahnya yang telah dibasahi darah. Itu bukan sekadar slogan. Ia adalah satu keyakinan mendalam yang telah diterima sepenuhnya oleh jutaan rakyat Cuba dan telah... Itu yang awak katakan kepada Donald Trump. Itu mesej untuk Donald Trump. Sebenarnya, saya tidak berminat untuk menghantar mesej kepada Presiden Amerika Syarikat. Saya cuma membuat refleksi. Saya hanya merujuk kepada beberapa isu yang sedang kita bincangkan, yang sangat relevan dan isu-isu yang membawa banyak bahaya kepada negara kita. Saya melakukan ini untuk memberikannya kepada beliau, meminta kebenaran dan menyatakan pendapat serta keyakinan kami mengenai isu-isu ini. Dan menunjukkan perkara-perkara ini kepada masyarakat Amerika dan rakyat Amerika Syarikat. Seperti yang saya sebutkan sebelum ini, kami sangat menghormati dan mengagumi mereka secara mendalam dan khusus, kerana kami juga yakin bahawa perkara yang paling penting adalah untuk kita menjauhkan diri daripada konfrontasi. Tetapi saya tadi menyebut
bahawa bukan sahaja kekuatan ketenteraan yang perlu diambil kira. Kekuatan ketenteraan dalam konflik antara satu tentera dengan tentera yang lain. Tetapi keputusan dan pilihan rakyat juga diambil kira. Sepanjang sejarah manusia, terdapat empayar yang sangat berkuasa tetapi akhirnya runtuh. Walaupun mereka dikatakan jauh lebih kuat. Kerana terdapat strategi lain yang digunakan oleh pihak lawan mereka. Dan saya sedang menyebutkan contoh klasik seperti kes hukuman dalam sejarah Kuba. Tetapi ada contoh yang lebih terkini. Unit-unit pasukan khas tentera Amerika telah menculik secara haram Presiden Venezuela dan istrinya. Dan mereka mengeluarkan mereka secara paksa dari wilayah Venezuela untuk mengadili mereka, menggunakan alasan untuk mendakwa mereka secara jenayah di Amerika Syarikat. Terdapat sekumpulan warga negara Kuba yang bertugas dalam pasukan keselamatan pribadi Presiden Maduro di Venezuela. Orang-orang Kuba ini kerana keyakinan mereka yang kuat telah berjuang dengan berani menentang serangan pasukan-pasukan tersebut. Dan mereka berada dalam jumlah yang lebih kecil serta jelas ketinggalan dari segi teknologi. Dan mereka juga telah dikejutkan oleh serangan yang tidak dijangka itu. Dan satu operasi ketenteraan yang telah dirancang untuk hanya mengambil masa beberapa minit untuk masuk dan membawa keluar Presiden telah mengambil masa yang jauh lebih lama. 40 lebih minit dan 32 warga Cuba telah mengorbankan nyawa mereka dalam tindakan heroik itu. 32 warga Kuba itu boleh digandakan menjadi berjuta-juta di sini di Kuba. Apa artinya? Berjuta-juta warga Kuba mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan mereka walaupun berhadapan dengan tentera terkuat di dunia. Tetapi jika dilihat dari sudut lain, kami bersedia untuk mempertahankan diri. Namun saya rasa yang paling membina ialah jika kita tidak sampai ke tahap itu. Petualangan ini akan mengorbankan nyawa manusia, baik untuk rakyat Amerika maupun rakyat Kuba. Awak baru sahaja memberikan contoh apa yang berlaku di Venezuela. Dan dunia telah melihat serta mengikuti bagaimana tentera Amerika Syarikat menangkap Nicolas Maduro, membawanya dan menahannya di sebuah penjara di Amerika Syarikat. Tapi awak tak risau ke walaupun operasi itu, operasi yang awak kata sepatutnya hanya mengambil masa beberapa minit, sebenarnya mengambil masa 46 minit? Awak tak takut ke perkara yang sama boleh berlaku pada awak juga? Maksud saya, mereka telah mendakwa Raul Castro. Sebagai contoh, awak tak takut ke sekarang awak pula jadi sasaran mereka? Mereka kata mereka nak tangkap Raul Castro. Soalan itu dah banyak kali orang tanya saya. Dan jawapannya bergantung sepenuhnya pada sikap awak terhadap cabaran hidup dan segala kerumitannya. Bila awak ambil tanggungjawab dalam proses macam revolusi Kuba. Saya lahir pada tahun-tahun awal revolusi dan revolusi itu telah menanamkan dalam diri saya pelbagai nilai dan keyakinan. Dan saya seperti berjuta-juta rakyat Kuba yang lain, kami sanggup mengorbankan nyawa kami demi revolusi. Dan kami sanggup berjuang hingga titisan darah terakhir. Dengan tujuan utama untuk mempertahankan hak kami, kemerdekaan kami, kedaulatan kami, dan semua pencapaian bersejarah kami. Apabila Anda mengambil pendirian tegas ini di Kuba, Anda tidak akan rasa bimbang dan tidak akan rasa takut. Anda memikul tanggungjawab besar untuk mengelakkan situasi kritikal ini berada di kedudukan kita sekarang dalam kepimpinan negara ini. Tetapi kebimbangan dan ketakutan tidak wujud kerana kita sudah mengambil pendirian ini berdasarkan keyakinan kita dalam menghadapi situasi seperti ini. Anda bertaruh pada hakikat bahawa rakyat cuba akan bangkit dan mempertahankan negara mereka sekiranya berlaku pencerobohan dari Amerika Syarikat. Presiden Ceres bertaruh pada hakikat bahawa jika pemerintahannya, rejimnya runtuh, rakyat cuba akan bangkit dan mengambil alih kawalan negara. Bagaimana anda rasa perkara ini akan berakhir? Saya benar-benar rasa jika kita mengatakan bahawa kita mahu berbincang dan berdialog, bahawa kita mahu mencari penyelesaian, kita mahu mencari satu penyelesaian yang dapat menyelesaikan kemungkinan dan perbezaan dua hala, kenapa kita sentiasa perlu membangkitkan isu-isu khusus ini?
Termasuk dalam hal ini adalah penting untuk meletakkan semua situasi yang kompleks dan sensitif ini secara langsung pada salib itu. Mengatakan seolah-olah kerajaan Amerika Syarikat benar-benar akan melakukan perkara itu. Jika kerajaan Amerika Syarikat benar-benar menyerang, apa yang Anda semua bercadang untuk lakukan? Secara segera dan berkesan untuk bertindak balas. Ia akan lebih masuk akal jika kita menganalisis akibat daripada tindakan-tindakan ini terhadap masyarakat dan masa depan hubungan diplomatik antara negara-negara yang terlibat dalam keseluruhan proses hubungan antara bangsa ini. Supaya kita dapat menyatakan perkara ini dengan cara yang sangat mudah dan terus terang. Dan cara untuk melakukannya dengan tepat adalah dengan menghapuskan masalah tersebut. Saya akan meringkaskan masalah itu kepada intinya yang paling asas. Sebaliknya, saya ingin mengajukan soalan berikut. Apakah sebab dan alasan kerajaan Amerika Syarikat berfikir untuk menyerang Pulau Kuba? Atau berniat untuk mengambil alih tawalan ke atas Cuba? Berdasarkan hak apa? Berdasarkan alasan apa? Apakah sebab-sebab sah untuk berbuat demikian? Apakah sebab-sebab dari sudut pandangan kemanusiaan untuk berbuat demikian? Kenapa ini mesti menjadi obsesi kerajaan Zezewa? Kenapa kerajaan Zezewa tidak bertanya kenapa kita tidak boleh hidup sebagai jiran yang baik? Kenapa mereka tidak boleh mengakui bahawa kita mempunyai perbezaan politik dan ideologi, sama seperti mereka dengan negara-negara lain di seluruh dunia? Dan cuba membina hubungan yang bertamadun, yang membolehkan kita, walaupun dengan perbezaan kita, mendekati bidang-bidang lain di mana kita boleh. Kita harus bekerja sama secara aktif dan membina ruang yang boleh benar-benar membolehkan kita menjamin keselamatan negara. Baik dari Amerika Syarikat maupun Cuba, kita perlu bekerjasama untuk memelihara dan memperkukuh keselamatan di seluruh rantau ini. Dan selain itu, membina kepercayaan yang membolehkan kita membina dialog yang menjauhkan kita daripada konfrontasi, itulah yang rakyat Cuba dan Amerika Syarikat layak dapatkan, satu pasukan yang gembira. Kita bukan bercakap tentang bagaimana kita akan berdepan antara satu sama lain, atau apa yang perlu kita cari untuk menyerang dan yang lain akan mempertahankan diri. Apa yang sepatutnya kita semua lakukan ialah bagaimana kita akan menyelesaikan perbezaan kita dan bagaimana kita akan mewujudkan ruang persefahaman antara kita. Apa yang kita ada sekarang ialah Presiden Amerika Syarikat yang juga berkata bahawa selama 50 atau 60 Selama beberapa tahun kebelakangan ini, Presiden-Presiden Amerika Syarikat yang lain juga menghadapi situasi yang serupa. Dia cuba melakukan sesuatu berkenaan Cuba dan kini gilirannya pula. Oleh itu, saya ingin bertanya tentang betapa seriusnya saat ini untuk anda dan negara anda. Marco Rubio, Setiausaha Negara berkata, kami mahu menyelesaikan perkara ini secara diplomatik, tetapi kami sedang berurusan dengan kerajaan anda dan kerajaan itu tidak percaya bahawa ia boleh dilakukan. Rubio, berurusan dengan kerajaan anda, percaya bahawa kita boleh berbincang tentang jenis perjanjian yang anda ingin letakkan di atas meja jika anda ingin mencapai sebarang jenis perjanjian dengan orang Amerika, supaya anda tidak berada dalam situasi di mana anda berasa terancam dan seolah-olah sedang berdepan dengan sebarang bentuk konfrontasi. Tetapi Presiden Amerika Syarikat juga telah menghantar ketua CIA ke negara anda. Apakah mesej yang dibawanya? Kenapa dia bercakap tentang Cuba sebagai ancaman kepada keselamatan negara? Saya percaya bahawa wakil-wakil kerajaan Amerika Syarikat pada masa ini telah banyak berbohong. Itu adalah pembohongan yang terang-terangan. Mereka telah memanipulasi pendapat umum antarabangsa dengan sangat kuat dan berterusan. Pertama sekali, detik penting dalam peningkatan sekatan ini sehingga mencapai tahap tekanan maksimum, itulah yang sedang kita alami sekarang. Dan mengambil kira semua masalah besar dan serius yang sedang berlaku dalam kehidupan seharian rakyat Cuba yang sedang menderita. Ia berkaitan sepenuhnya dengan perintah eksekutif pada 29 Januari apabila mereka mengisytiharkan, pertama, sekatan bahan api sepenuhnya terhadap negara kita dan sebenarnya mereka sedang menghukum seluruh negara untuk cuba hidup tanpa sebarang tenaga. Itu adalah jenayah, itu adalah genosid. Selain itu, justifikasi rasmi yang mereka gunakan untuk meluluskan perintah eksekutif ini adalah pertimbangan. Dan ini adalah sesuatu yang telah diisytiharkan sendiri oleh Presiden Amerika Syarikat, bahawa Kuba mewakili ancaman yang tidak lazim dan luar biasa kepada keselamatan negara Amerika Syarikat. Dan walaupun itu bukan peranan anda, kerana anda adalah penemu duga, adakah anda benar-benar percaya bahawa pulau ini boleh menjadi ancaman kepada keselamatan Amerika Syarikat?
Selain itu, ancaman yang tidak lazim dan luar biasa kepada keselamatan Amerika Syarikat. Itu adalah satu pembohongan dan satu kepalsuan sepenuhnya. Orang Amerika, apa yang orang Amerika katakan ialah anda membenarkan pangkalan pengawasan China dan Rusia bahawa mereka melihatnya melalui imej satelit. Bukankah itu benar? Itulah sebabnya saya beritahu Anda. Itu semua adalah rekaan berdasarkan manipulasi dan pembohongan. Bolehkah mereka tunjukkan di mana pangkalan-pangkalan itu berada? Jadi, apa soalannya? Tidak ada pangkalan Cina di Cuba. Kami sudah katakan itu berkali-kali. Kami sudah nyatakan itu. Apa yang berlaku ialah media arus perdana dan keseluruhan algoritma media sosial biasanya tunduk kepada kepentingan khalayak Amerika. Lihat gambar-gambar ini. Oleh itu, mereka akhirnya memaksakan naratif dan pandangan dunia tersebut. Dan sebenarnya agak sukar untuk suara-suara dari selatan global. Dan suara-suara dari negara membangun dan khususnya, terutamanya suara negara kecil seperti Kuba, perlu didengari dan diambil kira. Tapi saya kata, mari kita kembali kepada sejarah kita. Pada detik mana dalam sejarah kita, Cuba pernah mengambil sebarang tindakan agresif atau bermusuhan terhadap Amerika Syarikat? Sifat sebenar rakyat Kuba adalah persahabatan dan kerjasama sepenuhnya. Kami bukan masalah. Kami tidak mahu menyerang Amerika Syarikat. Kami mau hidup dalam keadaan aman. Kami mempunyai banyak perkara yang perlu dilakukan untuk pembangunan negara kami, dan untuk mencapai kemakmuran yang rakyat Kuba layak terima kerana sifat heroik mereka. Apakah dosa Kuba? Hanya cuba membina sosialisme, hanya 90 batu dari Amerika Syarikat. Itulah keputusan kami. Itulah yang majoriti rakyat kami putuskan. Kami tidak memberitahu mereka untuk mengubah sistem politik mereka, apatah lagi berfikir untuk menyerang Amerika Syarikat supaya mereka mengubah sistem politik mereka. Jadi awak tanya saya tentang dialog. Saya percaya ada kemungkinan untuk berdialog, tetapi ia sukar. Kenapa ada kemungkinan? Sebenarnya, Kuba secara sejarah memang menyokong perkara ini sejak kejayaan revolusi yang dipimpin oleh Panglima tertinggi Fidel Castro dan juga dengan kesinambungan oleh Jeneral Angkatan Darat Raul Castro. Dan itulah pendirian tegas generasi muda yang kini memimpin tugas-tugas utama revolusi kita. Kami berhasrat untuk mengadakan dialog dan terlibat dalam dialog dengan Amerika Syarikat supaya kami dapat menyelesaikan isu-isu dua hala kita melalui dialog dan mencari pelbagai bidang kerjasama untuk membina kepercayaan dan menjauhkan diri daripada konfrontasi. Tetapi ini mesti dilakukan tanpa sebarang syarat awal. Ia perlu berasaskan kepada penghormatan terhadap kedaulatan kami dan sistem kami serta sistem politik kami. Ia perlu menjadi dialog dalam konteks di mana prinsip timbal balik digunakan dan di mana hak kepada antarabangsa dihormati. Kami telah berpegang teguh pada pendirian ini dan telah beberapa kali menegaskannya berkenaan dengan Amerika Syarikat. Kami telah menyatakan pendirian ini secara terbuka. Mengapa begitu? Mengapa ia menjadi sesuatu yang begitu sukar? Dalam sejarah Kuba dan Amerika Syarikat, saya tidak akan menceritakan seluruh sejarah kepada anda. Tetapi dalam sejarah Kuba dan Amerika Syarikat, sentiasa ada satu pendirian yang agresif, iaitu dari Amerika Syarikat, dan sebuah pulau kecil yang diserang, iaitu Kuba. Sebaliknya, cubaan untuk berdialog dan kemungkinan untuk berdialog adalah berbeza. Ia bukan hanya berlaku pada masa ini. Dalam beberapa pentadbiran lain dan pada zaman dahulu, mereka cuba menipu dalam dialog atau mencipta saluran untuk berdialog. Ia sememangnya telah diwujudkan. Tetapi apabila kita mewujudkan kemungkinan untuk berdialog, malangnya kita tidak dapat membuat kemajuan yang signifikan. Kerana sentiasa wujud pemikiran yang sangat ultra-konservatif dalam beberapa sektor di Amerika Syarikat, dan mereka akhirnya mensabotaj percubaan dialog serta perbualan penting ini. Selain itu, apabila kita mengadakan dialog yang jujur, apabila kita mencapai beberapa pencapaian, saya boleh katakan dengan penuh tanggungjawab bahawa Kuba telah mematuhi dan mengekalkan semua perjanjian yang dimeterai. Dan Amerika Syarikat sebenarnya tidak melaksanakan bahagian mereka yang sepatutnya dalam perjanjian itu. Satu lagi elemen yang menjadikan dialog dan rundingan ini lebih sukar untuk mencapai hasil yang bermanfaat untuk kedua-dua negara berkait rapat dengan pendirian semasa pentadbiran Amerika Syarikat. Terdapat rasa tidak percaya apabila bercakap tentang dialog dan juga ketidakpercayaan dalam kalangan rakyat Cuba tentang bagaimana dialog ini boleh diteruskan kerana kononnya kita ada pihak tertentu.
Saya katakan bahawa kedua-dua pihak, baik kerajaan Venezuela maupun kerajaan Amerika, akhirnya saling memperdaya antara satu sama lain dalam dialog tersebut. Dan di tengah-tengah semua itu, berlaku serangan yang tidak dijangka dan ganas, dan mereka membunuh presiden tersebut. Mereka juga berkata bahawa terdapat proses dialog diplomatik antara kerajaan Israel dan kerajaan Iran di tengah-tengah ketegangan. Dan tepat di tengah-tengah dialog itu, Amerika Syarikat menyerang Republik Islam Iran. Jadi, orang ramai. Mereka ada rasa curiga bahawa kita sedang cuba bergerak ke arah dialog itu. Dan secara berterusan, Amerika Syarikat, wakil rasmi dan orang dari jabatan negara sering mengatakan bahawa Cuba adalah sebuah negara gagal. Bahawa kami tidak cekap, bahawa kami tidak menerima bantuan kemanusiaan, dan bahawa kami mempunyai pangkalan tentera China dan Rusia di wilayah kami, Cuba. Bahawa kami mewakili ancaman yang tidak lazim dan luar biasa kepada Amerika Syarikat dan keselamatan negara. Dan mereka sentiasa menggunakan perang, konfrontasi, retorik peperangan dan ancaman terhadap Kuba. Jadi sangat sukar dalam situasi seperti ini untuk melakukannya, kerana untuk mencapai dialog itu yang kami harapkan, mesti ada kesediaan dari kedua-dua belah pihak untuk mencari titik persamaan supaya kita boleh maju ke hadapan. Salah satu perkara yang orang Amerika katakan ialah mereka sangat mahu sistem anda berubah, dibuka seperti yang dikatakan oleh Steve. Terima kasih Tuan Presiden di Havana. Dalam beberapa hari terakhir, saya melihat kesan sekatan di negara anda, kekurangan bahan api. Hospital-hospital yang sedang menghadapi kesukaran, kami melihat timbunan sampah di seluruh bandar. Sangat sukar untuk melihat betapa banyak penderitaan rakyat di sini yang saya saksikan dan ia sangat berat dan saya faham bahawa Tuan akan mengatakan bahawa kebanyakan perkara ini adalah disebabkan oleh sekatan itu. Tetapi orang yang saya bercakap juga mengatakan bahawa ia bukan sepenuhnya salah Washington, ia juga salah anda. Apakah tanggungjawab yang anda ambil atas penderitaan besar rakyat anda? Kami sentiasa mengakui sepenuhnya kesilapan dan kegagalan yang telah kami lakukan. Dan revolusi sentiasa secara berterusan dan tegas melakukan autokritik. Dan sebagai sebahagian daripada kritikan ini yang dikongsi bersama rakyat, kami telah mengatasi masalah. Apa yang berlaku ialah kami sedang melalui satu situasi yang sangat luar biasa. Kami telah berada di bawah sekatan selama 60 tahun ini, adalah sekatan paling lama dalam sejarah manusia. Dan ini bukan sekatan biasa. Ia adalah sekatan ekonomi, kewangan, perdagangan, dan kini juga sekatan tenaga. Dan sekatan ini bukan dikenakan oleh negara sembarangan. Ini dikenakan oleh kuasa paling berkuasa di dunia. Kuasa yang mengawal penggunaan mata wang keras dan keuangan global. Jadi, bagaimana dengan kepentingan dan tenaga di peringkat global? Aspek paling kejam dan zalim tentang sekatan ini ialah tempoh masa yang panjang dan melelahkan yang telah berlalu. Ini adalah penghinaan terbesar yang dilakukan terhadap Kuba dan rakyat Kuba yang telah menanggung segala kesusahan ini selama berdekad-dekad. Dan sekarang, malangnya, kami juga sedang merasai dan menanggungnya di sini di Argentina. Sekatan yang sangat besar dan dunia yang menentang sekatan itu. Ini adalah naratif strategik yang dicipta oleh kerajaan Amerika Syarikat untuk cuba menyembunyikan sepenuhnya pihak yang benar-benar bersalah terhadap situasi yang dihadapi oleh Cuba hari ini. Iaitu sekatan ekonomi dan perdagangan, betul? Dan kemudian meletakkan semua kesalahan kepada kerajaan Pulau Cuba sendiri. Kuba sememangnya bukan negara gagal. Cuba bukan negara keagamaan. Yang gagal adalah rakyat Cuba sendiri. Bukan hanya disebabkan oleh sekatan. Encik M menjelaskan. Kami mengambil tanggungjawab atas apa yang kami ada, apa yang perlu kami perbaiki, yang perlu kami tingkatkan, perkara-perkara yang tidak dapat kami capai, dan perkara-perkara yang terpaksa kami tangguhkan disebabkan oleh sekatan. Tetapi jika kami telah melakukan semuanya dengan sempurna, negara ini tetap akan menghadapi situasi yang sedang dihadapi sekarang, semata-mata kerana kos utama masalah ini adalah sekatan. Dan biar saya beritahu anda satu perkara. Hakikat bahawa kita mengalami 20 jam atau lebih gangguan bekalan elektrik bukanlah kerana ketidakmampuan rangkaian tenaga nasional kita. Jurutera-jurutera kita, pakar-pakar kita dari sistem strategi antarabangsa, prodistrik kita dan penyesuaian-penyesuaian yang dibuat, mereka semua memang berkemampuan supaya anda faham maksud saya. Loji Jana Kuasa, pasukan yang telah lama berkhidmat di sana, sedang beroperasi menggunakan minyak tempatan, iaitu minyak berat, dengan bakat mereka serta menampung keperluan asas dengan kemahiran dan pengetahuan.
Dan loji-loji tersebut tidak mampu untuk dibaiki atau menjalani proses penyelenggaraan biasa. Mereka mengekalkan dalam sistem mereka kitaran rehat, puncak-puncak berterusan sekatan blok sehingga ia dipenuhi dengan lumpur. Melalui penciptaan mata wang, biar saya habiskan idea ini. Sekatan ekonomi ini menghalang mata wang utama daripada dihantar terus ke cuba. Sekatan ini juga menghalang cuba daripada menuntut kredit atau bahagian daripada kesatuan. Statistik yang datang ke pulau itu atau sumber bahan api yang sampai ke cuba. Akhirnya, negara mana di dunia yang boleh berfungsi tanpa bahan api? Apa yang berlaku di Amerika Syarikat? Jika mereka tidak mempunyai akses kepada bahan api, walaupun di Amerika Syarikat, apabila mereka mempunyai simpanan minyak untuk mengekalkan tahap penggunaan mereka. Mereka telah menyerang negara lain untuk mendapatkan bahan api dan minyak dari negara-negara lain. Dan di Kuba, keadaannya berbeza. Mereka tidak membenarkan kami mendapatkan bahan api. Seperti tiada negara gagal yang lain. Dan di tengah-tengah situasi ini, negara ini berjaya mengatasi COVID dengan menggunakan vaksin buatan Kuba yang berasaskan kepada pembangunan saintifik Kuba. Tiada negara gagal seperti yang kita ada di Kuba. Tiada negara gagal seperti yang kita ada di Kuba. Kita mempunyai indikator yang lebih baik dalam memerangi pandemi COVID-19, malah lebih baik daripada indikator Amerika Syarikat. Potensi saintifik. Dan ini hanya mungkin kerana sistem kita menjamin dalam keterbatasannya sistem kesihatan sejagat, sistem pendidikan sejagat. Selain budaya dan sukan, sebagai hak rakyat kita dan kita melakukannya secara percuma dan membenarkannya. Dan doktor-doktor Kuba dikenali di seluruh dunia. Doktor-doktor Kuba dikenali dan dihormati di seluruh dunia. Tiada keraguan tentang itu. Tetapi kamu berdagang dengan orang Cina. Kamu berdagang dengan beberapa negara Eropah. Mengapa tidak melangkah lebih jauh dan mengambil model China atau Vietnam di mana mereka membuka pasaran mereka dan menerima bahawa sistem komunis yang ketat tidak berfungsi? Kami berjaya melakukan semua perkara ini, tetapi pihak yang paling bertanggungjawab terhadap masalah yang kami hadapi sekarang ialah Amerika Syarikat sebagai contoh. Terdapat lebih daripada 67,000 bayi baru lahir di Kuba yang memerlukan beberapa ubat khas. Dan mereka menghadapi kekangan berkaitan dengan ubat-ubatan dan perubatan yang diperlukan untuk memastikan mereka terus hidup. Dan cuba tidak dapat menyediakan penjagaan perubatan itu. Kami terhad disebabkan oleh sistem Kuba atau kerajaan Kuba atau disebabkan oleh sekatan. Kadar kematian bayi kami adalah 4 bagi setiap 1,000 kelahiran hidup beberapa tahun lalu. Dan sekarang kadar itu ialah 9,2 bagi setiap 1,000 kelahiran hidup. Perlukah ia jadi begini? Ini berkaitan dengan semakin teruknya sekatan. Kami ada. Hari ini kira-kira 34,000 ibu dan wanita hamil berada dalam keadaan terdedah dan berisiko, serta memerlukan penjagaan khas yang kami tidak dapat sediakan sepenuhnya akibat kesan sekatan. Selain itu, kami kini mempunyai lebih daripada 1,000 pesakit kanser. Ini termasuk 12,000 kanak-kanak yang memerlukan rawatan kanser, 16,000 pesakit yang memerlukan radioterapi, dan lagi 16,000 orang yang bergantung kepada dialisis. Malangnya, hari ini kami tidak mempunyai sumber yang mencukupi. Ini adalah akibat langsung daripada kesan sekatan. Mereka bercakap tentang China dan Vietnam. Kami menganalisis pengalaman China dan Vietnam dan sentiasa mengadakan pertukaran teori dengan mereka. Tetapi mereka tidak berada di bawah sekatan selama 60 tahun seperti Kuba. Sekatan mereka lebih singkat dan selepas itu, mereka diisytiharkan sebagai negara paling diutamakan oleh Amerika Syarikat. Dan itu bukanlah pendirian Amerika Syarikat terhadap Cuba. Kami telah diganggu dan sebagai sebahagian daripada gangguan itu oleh Amerika Syarikat, kami berjaya mengatasi sekatan tersebut. Dan saya percaya apa yang gagal adalah dasar Amerika Syarikat. Menggunakan dasar tekanan maksimum itu yang telah diakui dengan sewajarnya oleh Presiden dan mereka sendiri mengesahkan bahawa mereka menggunakan tekanan maksimum. Oleh itu, ia memang perlu. Tiada apa lagi yang mereka boleh lakukan terhadap kami selain daripada memusnahkan kami. Jadi, apa yang benar-benar gagal ialah mereka langsung tidak berjaya menghancurkan kami. Dan kami adalah sebahagian daripada rakyat kami dan cuba membina segala-galanya dengan penyertaan rakyat. Dan kami mengakui bahawa kami telah melakukan kesilapan. Sebagai contoh, kami sedang menunggu masa yang lebih baik untuk memperkenalkan beberapa langkah yang boleh memperbaiki ekonomi. Kami sedang menunggu dan saya melihat 200 pembaharuan itu. Tetapi, walaupun begitu, walaupun dengan pelaksanaan langkah-langkah ini, ia tetap sukar untuk dilaksanakan, disebabkan sekatan,
kerana tidak akan ada lagi bahan api yang tersedia. Justru kerana kami sedang melaksanakan langkah-langkah ini, selagi ada sekatan, langkah-langkah ini akan terhad. Jika kami begitu tidak berdaya, kenapa? Kenapa anda melaksanakannya? Mereka tidak menarik balik sekatan, tarik balik sekatan, dan mari kita lihat bagaimana keadaan berkembang. Jika kami begitu tidak berdaya, jika kami begitu tidak cekap, jika kami begitu tidak mampu membangunkan negara kami, maka jangan sekat kami lagi. Kenapa awak sekat saya? Biarkan saya menangani kritikan itu sendiri dan lihat sama ada saya boleh berjaya atau jika saya ikut jalan saya sendiri, saya yakin kami akan berjaya walaupun dengan sekatan ini. Baik, kritikan Tuan Presiden ialah ekonomi cuba sangat berpusat, sangat tidak produktif dengan sektor awam yang luas. Tuan tidak membenarkan sektor swasta berkembang atau bahkan wujudnya sektor swasta. Kecuali sekarang, dengan sedikit pembukaan, kebergantungan yang kuat kepada import minyak dan sudah tentu industri pelancongan yang anda semua bergantung padanya telah musnah. Jadi, sebahagiannya adalah sistem yang anda semua amalkan selama beberapa dekad. Jauh sebelum sekatan terakhir ini pada bulan Januari. Pendapat anda ialah sistem itu yang bertanggungjawab untuk semua ini? Saya akan tunjukkan dari sudut pandangan saya bahawa saya tidak bersetuju dengan pendirian itu kerana banyak pembohongan sedang diperkatakan dan kerana realiti negara sedang diabaikan. Bila dalam 10 tahun terakhir, negara ini telah memperkenalkan satu siri pembaharuan dalam model sosial dan ekonominya. Sebagai contoh, lebih daripada 80% tanah di Kuba dimiliki oleh pelaku swasta dalam ekonomi. Namun begitu, sektor pertanian masih belum berjaya berkembang dengan memuaskan dan kita masih belum dapat mencapai pertanian yang benar-benar lestari maupun memperoleh kedaulatan makanan. Semua ini disebabkan oleh kesan langsung sekatan terhadap sektor pertanian kami. Pada masa ini, lebih daripada 80% pengeluaran pertanian dijalankan oleh pihak bukan kerajaan. Setiap usaha negara tidak mempunyai angka itu kan? Atau presiden tidak tahu tentang perkara ini? Mari kita bincangkan mengenai pelancongan. Kita pernah menerima 4 juta pelancong beberapa tahun lalu dan industri pelancongan merupakan salah satu industri utama negara. Apabila kita mempunyai pendapatan tersebut, kita dapat mengekalkan tahap penyelenggaraan tertentu di loji-loji tenaga. Kita tidak mengalami gangguan bekalan elektrik seperti yang kita alami hari ini dan pasaran pertukaran mata wang kita juga stabil. Kita mempunyai bekalan makanan yang berterusan untuk rakyat kita dan bekalan bahan mentah yang tetap untuk pengeluaran kita serta kita dapat melakukan beberapa ekspor. Semasa penggal pertama Presiden Trump, beliau melaksanakan 247 langkah mengetatkan sekatan dan meletakkan kita dalam senarai negara yang kononnya menaja keganasan. Ini telah memutuskan semua bentuk sokongan. Dan dengan menggunakan tajuk 10 atau lebih tepat lagi tajuk 3 Akta Helms-Burton, mereka telah menghentikan kedatangan pelancong Amerika. Namun, anda semua tidak dibenarkan datang ke Cuba sebagai pelancong. Selain itu, mereka mempunyai di Eropah sistem ESTA, yaitu sistem yang membenarkan warga negara Eropah datang ke Amerika Syarikat. Menggunakan prosedur visa yang sangat mudah. Dan kemudian, kerajaan Amerika Syarikat berkata bahawa jika seseorang datang ke Cuba sebagai pelancong, dia akan menjadi tidak layak untuk visa ESTA pelancong ke Amerika Syarikat. Dan ini telah menyekat aliran pelancong dari Eropah ke Kuba. Apabila mereka melaksanakan bahan api tenaga dan perintah eksekutif, syarikat penerbangan yang akan membawa pelancong berhenti datang ke sini kerana tiada bahan api di sini. Jadi, masalahnya terletak pada sektor ekonomi Kuba yang sebelum ini menerima 4 juta pelancong setiap tahun. Dan hotel-hotel di sini sebenarnya sangat bagus dan ia adalah destinasi pelancongan yang sangat menyenangkan. Dan saya ingin memperkenalkan kepada anda apa yang dikatakan oleh Zine Inebo. Setiausaha negara Marco Rubio telah mengatakan perkara ini. Beliau menuduh aparatus keselamatan yang berkaitan dengan kerajaannya, Gaisa, atas rasuah dan salah urus. Terdapat anggaran yang mencadangkan antara 40 hingga 70% daripada keseluruhan ekonomi negara berada di bawah kawalan aparatus ini. Dan perkara ini dimanfaatkan oleh golongan elit dan bukannya rakyat biasa Cuba. Itulah sebabnya kita melihat gangguan bekalan elektrik. Itulah sebabnya kita melihat kekurangan. Itulah sebabnya kita melihat kelaparan. Adakah anda mengakui bahawa terdapat rasuah, bahawa terdapat salah urus yang juga menyebabkan perkara ini berlaku? Anda tidak mengetahui tentang keadaan di mana GESA ditubuhkan atau bagaimana komuniti perniagaan Kuba distrukturkan. GESA ditubuhkan pada tahun-tahun awal periode espesial
ketika kami sedang melalui masa yang sangat sukar, agak setanding dengan keadaan sekarang. Blok sosialis telah lenyap sepenuhnya, dan sekutu-sekutu terpenting kami telah pergi. Kuba kehilangan lebih daripada 75% daripada semua pasaran, utamanya untuk perdagangan antarabangsa. Dan kami kehilangan kira-kira 13 juta tan minyak yang biasa kami terima secara tetap sebagai pampasan untuk ekspor produk lain kami ke blok sosialis, terutamanya gula. Jadi itu adalah keadaan yang sangat sukar dan mencabar. Pada masa itu, Angkatan Tentera Revolusioner Kuba, supaya tidak menjadi beban berat kepada ekonomi negara, telah membangunkan model perniagaan. Dan mereka telah membangunkan beberapa industri. Dan mereka bukan sebahagian daripada Gaisa. Mereka membangunkan syarikat pembinaan, syarikat industri, pusat sains, fikus. Dan mereka juga membangunkan konglomerat Gaisa yang mempunyai komponen yang sangat signifikan dari segi pelaburan strategik yang ditujukan kepada sektor pelancongan. Dengan pembangunan sistem perniagaan ini, yang sudah pasti bukan satu-satunya yang wujud di negara ini, Angkatan Tentera berjaya memastikan kemandirian keuangan mereka sepenuhnya dan tidak lagi bergantung kepada ekonomi negara. Supaya sumber ekonomi negara boleh digunakan untuk memenuhi keperluan asas penduduk awam. Dan mereka juga turut menyumbang secara aktif. Dan mereka terus menyumbang sebahagian daripada hasil pengeluaran mereka kepada ekonomi negara dan kesejahteraan penduduk. Selain memenuhi semua keperluan dalaman angkatan tentera mereka sendiri. Selain itu, sebahagian besar hasil kutipan ini disalurkan ke perbendaharaan negara dan kerajaan menggunakannya untuk membiayai serta membangunkan pelbagai projek penting. Apabila lebih daripada 240 langkah itu dilaksanakan dan kami dilabelkan sebagai negara yang kononnya menaja keganasan, dan kemudian kami menghadapi COVID dan terpaksa berdepan dengan COVID, kami mula menghadapi kekurangan ubat-ubatan, mata wang asing. Industri pelancongan sedang merosot disebabkan oleh dasar sekatan, kami menghadapi kesukaran dengan pengangkutan dan ubat-ubatan. Kami menggunakan dana ini untuk terus bertahan hidup dalam tahun-tahun tersebut. Dan dengan dana ini, kami dapat membeli ubat-ubatan serta bahan mentah supaya industri farmaseutikal kami dapat menghasilkan ubat-ubatan. Kami menggunakan dana ini untuk membeli makanan. Menyediakan penghantaran bakul makanan asas pada harga subsidi dan untuk semua warga negara di negara ini. Mereka juga memberikan sumbangan yang signifikan kepada peralihan tenaga negara dan dana ini telah digunakan untuk pengeluaran makanan bagi rakyat kita. Pertama sekali, langsung tiada pengetahuan tentang bagaimana sistem perniagaan ini ditubuhkan dan sumbangan penting yang mereka berikan kepada ekonomi Cuba. Dan mereka bukanlah satu-satunya yang mengambil bahagian dalam ekonomi Cuba. Pada masa ini, dalam ekonomi Kuba, terdapat sistem perniagaan milik kerajaan, Gaesa, dan terdapat gerakan usahawan swasta yang ketara. Pada masa ini, terdapat lebih daripada 16,000 ejen sektor swasta di Kuba. Dan terdapat bilangan yang sangat besar usahawan yang bekerja secara individu. Adakah mereka menyokong penduduk sekarang? Itu tidak disebutkan. Mereka abaikan, mereka langsung tidak bercakap mengenainya. Dan hubungan antara sektor kerajaan dan sektor swasta, mereka tidak bercakap tentang perkara itu dalam ekonomi Cuba. Di Cuba, tahap rasua. Tetapi adakah mereka sedang menyokong ekonomi Cuba sekarang? Kerana saya sedang berbual dengan orang yang mengatakan bahawa gaji bulanan mereka adalah sekitar $14 sebulan atau $20 sebulan. Awak tahu, bila awak bercakap tentang ekonomi Cuba, ia sedang runtuh. Sebagai sebahagian daripada pengetatan sekatan itu, sebahagian daripada ekonomi telah menjadi lumpuh. Ekonomi milik negara lebih lumpuh berbanding sektor swasta. Kerana walaupun sektor swasta sedang mengalami kesan dan impak sekatan itu, mereka mempunyai pelbagai cara untuk mengatasi kesan tersebut. Tetapi rakyat Kuba yang tinggal di Kuba ini, sama ada mereka dari sektor swasta atau milik negara, mereka bekerja untuk rakyat Kuba. Kita menghadapi inflasi. Terdapat ketidakseimbangan dari segi kuasa beli dan gaji kerana kita sedang melalui satu krisis. Kita sedang dihukum dengan krisis ekonomi. Mereka cuba mencekik dan menjerut ekonomi kita. Dan melalui pencekikan ekonomi ini, mereka cuba mewujudkan ketidakseimbangan sosial.
Anda mengakui bahawa ia bukan sekadar sekatan. Anda mengakui perkara itu kepada parti anda. Anda menyebut bahawa terdapat faktor dalaman yang tidak berkaitan secara langsung dengan sekatan. Apakah contoh yang anda ada? Terima kasih. Tapi. Hakikatnya ialah awak, dengan cara yang benar-benar tak dijangka dan tulen, telah benar-benar mengejutkan saya sehingga saya sendiri tak tahu apa nak cakap sekarang sebab saya memang tak sangka perkara macam ni boleh berlaku tepat pada saat ini dalam perbualan kita. Kesilapan-kesilapan yang kita akui dan atasi pada masa-masa lain dalam hidup kita dan yang membolehkan kita mencapai kejayaan sosial yang Amerika Syarikat sendiri tidak ada. Tahap penyertaan yang tinggi, tahap perkhidmatan kesihatan, tahap pendidikan dan pendidikan tinggi yang kita ada, serta tahap kesamarataan yang berjaya kita capai. Apa yang berlaku ialah dasar ZOA itu adalah jenayah. Kita sedang bercakap tentang dasar genosid. Kita sedang bercakap tentang prinsip strategik yang pertama kali dibentangkan pada tahun 1960 melalui memorandum rasmi. Memorandum yang dikenali sebagai Memorandum Lester-Mallory. Tapi awak tak rasa bahawa Mungkin itu adalah formula untuk Cuba. Awak tak rasa bahawa selama beberapa dekad, polisi yang awak laksanakan telah membawa cuba awak? Tidak menerima ekspor, supaya keadaan gaji dan kekurangan membawa kepada kebangkitan sosial. Jadi awak tidak mengambil tanggungjawab atas polisi yang telah wujud di negara ini selama beberapa dekad dan yang menyebabkan ia menjadi terdedah. Jadi apabila ada embargo seperti ini, sekatan-sekatan tersebut dikenakan. Awak mempunyai sistem yang sebenarnya tidak membenarkan pasaran awak dibuka. Saya tidak fikir dasar-dasar kami terdedah. Dasar-dasar kami tidak pernah terdedah. Dasar-dasar kami tidak pernah terdedah. Dasar-dasar kami telah berjaya kerana jika kami dapat bertahan daripada sekatan, itu bermakna dasar-dasar kami berkesan. Apa yang berlaku ialah, kenapa mereka kata pasaran mesti menjadi aspirasi kita? Siapa yang kata pasaran benar-benar akan menjamin kesaksamaan dan keadilan sosial? Kita ada pasaran dan kita juga perlu mematuhi peraturan pasaran kerana kita tidak membiarkan pasaran mengawal keadaan. Kita berusaha untuk membantu golongan yang paling terdedah, kan? Terutamanya mereka yang menghadapi kesukaran paling besar dan juga para pesara. Dan kita tidak selalu dapat mencapai semua yang kita inginkan dengan dasar sosial ini. Dengan dasar sosial kita akibat kekangan sekatan itu. Kerana untuk mencapai keadilan sosial dan membangunkan program sosial, kita perlu mempunyai ekonomi yang dapat menyokongnya. Sebagai contoh, di Kuba, semua kanak-kanak pergi ke sekolah tanpa mengira asal-usul mereka, kepercayaan mereka atau warna kulit mereka. Dan mereka menggunakan serta mempunyai akses kepada sistem pendidikan yang sangat kukuh dan percuma yang diiktiraf di seluruh dunia. Sedangkan penduduk Pulau Leosne langsung tidak mempunyai sesuatu yang serupa. Di Kuba, setiap warga negara mempunyai hak yang dijamin untuk memasuki universiti bagi mendapatkan ijazah sarjana muda, melanjutkan pengajian ke peringkat sarjana dan juga menamatkan pengajian kedoktoran. Tanpa perlu membayar apa-apa pun untuk pendidikan itu, tanpa mengira asal-usul sosial atau keadaan keuangan dan kemampuan ekonomi keluarganya. Di Kuba, Anda boleh menikmati budaya, Anda boleh menikmati sukan. Adakah pencapaian dan hasil yang memberangsangkan ini adalah hasil daripada dasar sosial yang gagal? Atau adakah dasar sosial ini yang tidak berasaskan logik pasaran, tetapi berasaskan solidariti, keadilan sosial, kesaksamaan dan keterangkuman adalah dasar yang menimbulkan ketidakselesaan kerana ia menunjukkan bahawa dunia yang lain adalah mungkin. Dan inilah model yang sedang dipertahankan oleh ramai orang di seluruh dunia, di mana cuba menjadi harapan dan contoh yang patut diikuti. Saya, Tuan Presiden, saya ingin bertanya kepada anda tentang beberapa laporan yang telah dibuat oleh Amnesty Antarabangsa dan Human Rights Watch. Mereka mengatakan bahawa penentangan di Cuba disambut dengan gangguan, pengkriminalan, keganasan, tahanan rumah dan penyeksaan. Marco Rubio menekankan perkara ini dan mengatakan bahawa anda semua menindas sesiapa sahaja yang berani bersuara. Saya hanya ingin bertanya kepada anda tentang beberapa ratus tahanan politik dan wartawan aktivis masih kekal dalam penjara akibat protes yang berlaku beberapa tahun lalu. Ada yang menggantung spanduk dan telah ditangkap.
Saya ingin bertanya kepada anda tentang beberapa kes tertentu ini dan kebimbangan mengenai hak asasi manusia di negara ini. Jadi, sebagai contoh, saya ingin bertanya tentang Leonardo Richard Gonzalez Alfonso. Dia sedang berada di penjara. Dia sedang menjalani hukuman 7 tahun kerana menggantung poster di bandar. Kenapa dia berada di penjara? Biasanya rujukan yang awak bawa memang sangat mengagumkan. Maksud saya, apa yang Marco Rubio katakan, apa yang Trump katakan, apa yang Amnesty International katakan. Saya ingin meminta awak untuk mencari rujukan lain juga. Dan awak berada di Kuba dan boleh mencari pandangan lain juga. Ini juga adalah sesuatu yang telah banyak dimanipulasi. Dan terdapat keseluruhan pembinaan naratif dan media atau yang dirancang terhadap revolusi kita sendiri untuk coba menghakis legitimasi dan mendiskreditkan revolusi dunia. Di Kuba memang tidak ada sebarang tahanan politik. Di Kuba, warga negara yang kini sedang menjalani hukuman penjara tidak sedang menjalani hukuman tersebut hanya kerana mereka menyokong atau menentang revolusi. Tetapi sebenarnya, kerana mereka telah melakukan pelbagai kesalahan dan pelanggaran yang telah dinyatakan dengan jelas dalam kanun keseksaan serta kanun sivil kami. Berkaitan dengan protes, terdapat beberapa orang yang telah dibiayai dan disokong oleh Amerika Syarikat. Dan dalam hal ini, keinginan untuk menyuarakan bantahan terhadap revolusi kan? Bukan sahaja mereka menyuarakan bantahan terhadap revolusi, yang mana ramai orang lakukan setiap hari, baik di media sosial maupun dalam kehidupan seharian kita, memang ada orang yang menentang revolusi. Sama seperti ada juga orang yang menyokong revolusi, tetapi turut berasa tidak selesa dan tidak puas hati, dan mereka tidak berada dalam penjara. Jadi ada sesetengah orang menggunakan perkara ini sebagai alasan semata-mata akhirnya melakukan perbuatan vandalisme. Dan mereka yang melakukan vandalisme terhadap keselamatan negara, mengganggu ketenteraman awam, akan didakwa dan diadili mengikut proses undang-undang yang sewajarnya, seperti yang berlaku di mana-mana sahaja di dunia, termasuk di Amerika Syarikat. Kenapa? Kerana di sana terdapat penindasan dan kekejaman polis serta layanan yang sangat tidak wajar terhadap orang kulit hitam. Itu adalah sesuatu yang berlaku dalam masyarakat Amerika dan bukannya masyarakat Kuba. Sebagai contoh, 11 Julai yang merupakan salah satu peristiwa yang sering dimanipulasi. Protes pada 11 Julai adalah sebahagian daripada situasi yang sangat sukar. Kami mula mengalami beberapa kekangan akibat pengetatan sekatan dengan tekanan dan langkah-langkah yang dilaksanakan oleh Trump yang turut dikekalkan oleh Biden serta pandemik. Gangguan bekalan elektrik yang sangat lama, kekurangan ubat-ubatan. Apabila loji oksigen kami rosak, kerajaan Amerika Syarikat menghalang syarikat lain daripada menjual oksigen kepada kami dan kami terpaksa melakukan banyak perkara untuk mengelakkan orang ramai daripada mati. Kami langsung tidak mempunyai peluang untuk mendapatkan akses kepada vaksin dan kami terpaksa membangunkan vaksin kami sendiri. Dalam semua keadaan ini, kami telah protes pada 11 Julai, protes yang melibatkan ribuan orang, bukan sekitar 35,000 orang yang dipenjarakan. Akhirnya 700 orang telah dibawa ke muka pengadilan dan ramai daripada mereka tidak dibicarakan kerana ada yang terlalu muda dan menerima layanan yang berbeza. Bertindak secara langsung dan rapat dengan keluarga yang terlibat dengan institusi pendidikan dan dengan semua individu yang telah melakukan perbuatan vandalisme, kecurian, pelanggaran dan kekacauan awam terhadap pasukan keselamatan kita, mereka telah didakwa dengan sewajarnya. Seperti mana yang akan berlaku di mana-mana bahagian lain di dunia, ramai daripada mereka dalam pelbagai pengampunan yang kami berikan baru-baru ini bukan sahaja khusus untuk individu-individu tersebut, tetapi pengampunan secara umum yang telah diberikan kepada beberapa tahanan. Ramai daripada mereka akhirnya dibebaskan jauh lebih awal sebelum menjalani hukuman mereka sepenuhnya. Secara khusus, saya tidak berada dalam kedudukan untuk membincangkan kes-kes tertentu pada masa ini. Tetapi di Kuba, saya boleh beritahu anda bahawa tiada siapa yang dipenjarakan kerana idea mereka bertentangan dengan revolusi, kerana kami sedar sepenuhnya bahawa tidak semua rakyat menyokong revolusi. Tetapi kami tidak membenarkan sesiapa di negara ini. Pangkalan dan kumpulan yang menentang revolusi melakukan pelbagai perbuatan vandalisme dan kekacauan kerana terdapat sistem keselamatan yang sangat ketat dan mantap yang kami tidak sanggup benarkan sesiapa pun memecahkannya dalam apa jua cara.
Dalam sebahagian besar kes-kes tertentu ini, individu yang melakukan perbuatan vandalisme secara sengaja kemudiannya terbukti bahawa mereka telah dibayar dan dibiayai oleh pengendali Kerajaan Persekutuan Amerika Syarikat. Saya tahu awak mahu, tapi saya diberitahu supaya cepat. Dan satu lagi perkara ialah, jika mereka percaya bahawa ada penyeksaan, tunjukkan kepada saya siapa yang telah diseksa. Saya mencabar mereka untuk mengemukakan bukti mana-mana warga negara yang telah diseksa. Atau diadili hanya kerana membantah dan bukan kerana melakukan perbuatan vandalisme. Banyak laporan mengenai sistem Osewa dan sekutunya. Tanya, berapa ramai orang di Amerika Syarikat yang telah diperlakukan secara tidak adil? Dan Amnesty membuat banyak laporan mengenai Amerika. Dan Berikan saya contoh yang terkini. Di manakah bukti sah mengenai eksekusi oleh Amerika Syarikat di Laut Caribbean? Kononnya kerana mereka adalah pengedar dadah. Di manakah bukti tentang orang-orang yang telah mati itu? Jadi mereka pengedar dadah? Amnesty International banyak membuat laporan tentang perkara ini yang saya cuba ketengahkan. Dunia sedang mengecam perkara ini dan dunia sedang menuntut jawapan mengenainya. Siapa yang akan bertanggungjawab atas semua rakyat Palestin yang telah terbunuh di jalur Gaza atau kanak-kanak yang terbunuh apabila sebuah sekolah Iran dibom? Kami juga mempunyai banyak soalan untuk ditanyakan kepada kerajaan Amerika Syarikat. Kerajaan itu yang sedang membina naratif ini dengan mencadangkan bahawa kami adalah diktator dan penindas. Kami bukan orang seperti itu. Saya boleh beritahu awak perkara ini dengan penuh kejujuran. Kita sudah berbual hampir sejam dan saya cuma nak tanya awak. Kemana awak rasa situasi ini akan membawa awak dan negara awak? Bagaimana awak rasa semua ini akan berakhir? Kami telah mewujudkan satu proses yang menyeluruh dan lengkap untuk penambahbaikan serta pemantapan masyarakat kami. Tanpa mengira semua elemen dan faktor berbeza yang telah kita bincangkan dalam soalan-soalan awal, tentang bagaimana kita sedang bersiap untuk mempertahankan diri kita, ini sama sekali bukan konsep agresif, tetapi semata-mata bersifat defensif, dan khususnya untuk mengelakkan konfrontasi secara langsung. Kita benar-benar mempunyai strategi ekonomi yang kukuh dan tersusun dengan baik untuk meneruskan pembinaan sosialisme kita dalam situasi yang sangat sukar dan mencabar, yang merupakan sekatan paling lama dalam seluruh sejarah moden yang dikenakan oleh kuasa imperialis paling berkuasa dalam sejarah. Dan sekarang, dengan sekatan bahan api tambahan ini, kita mempunyai perspektif politik yang jelas. Untuk mengukuhkan pertukaran pandangan rakyat dalam proses membuat keputusan utama dan supaya penduduk boleh mendapat lebih banyak maklumat dalam membuat keputusan. Dan juga dalam kawalan rakyat dalam memperkukuhkan perkara-perkara ini supaya semuanya menjadi telus. Kami sedang bekerja dengan sangat gigih di peringkat komuniti dan dalam penglibatan orang ramai di peringkat komuniti. Kami memberi golongan muda banyak ruang untuk turut serta dalam masyarakat kami. Dan selain itu adalah penting untuk diperhatikan bahawa proses ini berulang kali berlaku, berkali-kali tanpa penghujung yang jelas untuk semua yang terlibat dalam situasi ini. Mata wang kuat telah dinyakawal selia kerana orang ramai dibezakan bukan berdasarkan sumbangan dan kerja mereka, tetapi berdasarkan kemampuan mereka untuk memiliki mata wang asing atau tidak. Jadi unsur tertentu dalam pasaran bebas telah memperkenalkan ketidaksamaan sosial. Oleh itu, kami berusaha untuk menjawab perkara ini dengan dasar sosial yang menyeluruh, yang bertujuan untuk mengagihkan semula kekayaan kepada mereka yang paling memerlukan dan kepada mereka yang paling terdedah. Kami sedar bahawa untuk melakukannya, kami perlu memastikan perpaduan rakyat kami. Dan saya sentiasa berkata bahawa perpaduan dicapai dan diperkukuhkan dengan penyertaan yang lebih besar, mempromosikan pelbagai jenis perbincangan dan mewujudkan banyak ruang untuk penyertaan. Kita juga mempunyai cabaran untuk mengekalkan kesinambungan ideologi yang berterusan dalam revolusi. Dan atas sebab itulah, kita memberi keutamaan kepada peranan utama dan penyertaan golongan muda serta belia. Sepanjang proses revolusi kita juga menghadapi cabaran besar untuk menentang sekatan jenayah, kejam dan sangat ketat terhadap revolusi rakyat kita. Dan kita tahu bahawa kita perlu melakukannya dengan usaha sendiri. Kita mesti mampu mengatasi cabaran dan kekangan yang disebabkan oleh sekatan itu berdasarkan usaha kita sendiri, bakat kita sendiri dan kreativiti kita sendiri. Dan rakyat Cuba sangat kreatif.
Dan antara tonggak utama yang kami pertahankan dengan penuh semangat ialah sains dan inovasi teknologi. Kerana kami mempunyai keupayaan inovasi yang besar sebagai sebahagian penting dalam pembangunan sains di seluruh negara kami. Selain itu, kami juga sentiasa perlu berdepan dengan kempen media yang besar dan agresif yang cuba meracuni pendapat umum. Semuanya tentang Kuba dan segala yang berkaitan dengan revolusi Kuba. Ya, kami memang kekurangan dari segi makanan, pengangkutan, ubat-ubatan dan tenaga. Kami memang ada kekurangan ini. Tetapi tiada pemadaman elektrik yang mampu memadamkan harapan di Cuba. Tiada kekurangan yang mampu menghancurkan ketabahan rakyat Cuba. Ketabahan rakyat Cuba di tengah-tengah pelbagai situasi sukar, rakyat Cuba mampu berorganisasi dalam bidang sosial dan dalam komuniti mereka menggunakan semangat solidariti ini. Antara semua rakan senegara Cuba kita dan kekal bersatu. Dan dalam keadaan seperti ini, setiap hari, tanpa sebarang jenis pengangkutan, doktor dan jururawat kita berjalan jauh ke tempat kerja mereka untuk menyelamatkan nyawa manusia. Tanpa. Dengan kekurangan tenaga dan kekurangan bahan api, ini merupakan sebahagian besar daripada organisasi dan syarikat produktif kita. Dan apabila saya sebut syarikat, saya maksudkan bahawa kedua-dua syarikat milik kerajaan dan juga syarikat swasta sedang melakukan segala yang mungkin untuk memastikan pengeluaran yang menyediakan perkhidmatan penting dan barangan keperluan untuk rakyat kita. Dan juga untuk menggalakkan ekspor supaya kita dapat menambah baik keadaan dari segi kuasa beli, tahap gaji dan kestabilan harga. Inilah sebenarnya siapa kita sebenarnya. Orang yang memutuskan untuk tidak pernah menyerah, tidak mengalah, yang telah banyak menderita dan menerima hukuman kolektif tanpa sebarang justifikasi. Jadi, dengan semua aspek ini yang tidak dibina dalam sekelip mata, ini tidak muncul daripada kepimpinan yang berpusat, tetapi sebagai sebahagian penting daripada perdebatan rakyat yang luas dan pelbagai yang telah kami jalankan secara aktif dalam 10 tahun terakhir. Kami sentiasa menyemak dan mengemas kini dasar, konsep dan cadangan kami dengan menggabungkan semua sumbangan berharga yang dibawa oleh perbincangan ini dan apa yang saya panggil sebagai penentangan kreatif. Proses ini bukan sekadar tindakan menentang, tetapi adalah gerakan untuk menentang, berkembang dengan kekuatan dan mengatasi setiap satu cabaran yang kami temui sepanjang perjalanan. Saya yakin bahawa masa depan negara, walaupun sukar dan akan menjadi perjalanan yang panjang, saya pasti masa depan akan dipenuhi dengan kemakmuran dan kejayaan.